Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Sekumpulan wakil rakyat dari Sabah dan Sarawak menyeru kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan mahkamah mengenai penggunaan kalimah Allah oleh golongan bukan Islam. Sekumpulan wakil rakyat dari Sabah dan Sarawak menyeru Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menarik balik rayuan oleh Kerajaan Persekutuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi mengenai penggunaan kalimah Allah oleh golongan bukan Islam. Dalam satu kenyataan bersama, 50 wakil rakyat dan 4 ahli Dewan Negara itu berkata penarikan rayuan itu dapat menamatkan polemik yang dihadapi oleh masyarakat di Sabah, Sarawak serta orang asli yang sudah berlanjutan lebih 35 tahun. Mereka juga meminta semua parti politik untuk tidak menangguk di air keruh dan mencari keuntungan politik dalam isu berkenaan. 10 Mac lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan penganut Kristian boleh menggunakan kalimah Allah untuk tujuan keagamaan dan pendidikan. Susulan keputusan itu, beberapa NGO dan kumpulan pendesak Melayu menuntut agar Putrajaya mengemukakan rayuan berhubung keputusan itu. Semalam, kerajaan mengemukakan rayuan terhadap keputusan berkenaan ke peringkat Mahkamah Rayuan. Isu ini turut diulas Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Afdal dalam sesi Facebook Live. Syafiee Afdal menjawab semalam. Katanya, perkara ini pernah dibincangkan dalam Kabinet Persekutuan terdahulu dan perlu ditangani dengan baik. Contohnya hari ini kita bergelut dengan masalah kalimah Allah pun ada. Penggunaan kalimah Allah, which is we have discussed this in the cabinet when I was there in the federal cabinet ministers. We decided in the cabinet that although I was one of the guy and together with Tan Sri Dongkok to air the views, why do we allow people to use that? Because in Middle East also ada kegunaan dia, di negara-negara lain pun ada. Kalau kita percaya bahwa dalam bahasa definisi Allah itu Tuhan bagi orang Arab, contohnya lah. Jadi terkadang itu kita dapat melihat bahwa if you believe that God is the Almighty for everyone, why should it be exclusive for everyone? Only this particular group can make use of it. Ya, takkan kita tak yakin bahwa Tuhan itu, Allah itu merupakan Tuhan semesta alam bagi tumbuh-tumbuhan, bagi binatang, bagi manusia. Lepas itu takkan Sabah dengan Sarawak saja boleh pakai. But kita sedang tahu bahwa akan ada misinterpretation, akan ada abuses. Tapi kalau kita ada misinterpretation, kalau ada abuses, that's where you need to manage. You need to control. But don't hinder people from using it. Terkadang itu kita tahu kegunaan, ialah tak boleh kita persamakan sifat-sifat Tuhan dengan benda-benda lain. Ya, saya bagi contoh ya, kalau kita gunakan pistol untuk jaga keselamatan, tapi janganlah gunakan pistol untuk tembak orang, bunuh orang. Ketua Menteri dijangka menghadiri sambutan ulang tahun ke-75 RTM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor hari ini menerima kunjungan hormat daripada pengarah penyiaran Sabah yang baru, Nur Ain Bakir, dan rombongan di pejabatnya di Kementerian Kewangan, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS. Kunjungan bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim di antara RTM selaku agensi penyiar rasmi kerajaan dengan Kerajaan Negeri Sabah, khususnya dalam menyebarluas agenda pembangunan negeri. Nur Ain berkata, kunjungan kali ini sekaligus mengundang Ketua Menteri untuk menghadiri Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-75 RTM pada 1 April di Kompleks Bersepadu KKMM Sabah, Kota Kinabalu. Perdana Menteri dijangka akan melancarkan majlis itu secara serentak di Kuala Lumpur.
Baiklah, kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 38 kes dilaporkan hari ini berbanding 29 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 53,970 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Keningau mencatatkan 9 kes positif hari ini, diikuti Nabawan 8 kes dan Sipitang 4 kes. 3 daerah, Tawau, Papar dan Beaufort hanya mencatatkan 1 kes hari ini. 16 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Beaufort bertukar dari zon hijau ke zon kuning, manakala Kudat berubah dari zon merah ke zon jingga. 70 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 410 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif, 32,711 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah. 286,255 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Seramai 1,200 petugas barisan hadapan di Tawau menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech menerusi fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula semalam. Pegawai Kesihatan Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau, Dr. G. Navindran berkata program itu disasarkan selesai dalam tempoh 3 hari. Dr. Navindran yang menerima suntikan vaksin itu semalam menggesa orang ramai supaya mendaftarkan diri untuk temu janji imunisasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Katanya orang ramai tidak perlu takut untuk mendapatkan suntikan vaksin tersebut. Menurutnya, beliau sendiri yang ada sejarah penyakit darah tinggi juga telah menerima suntikan. Katanya penyakit bukan satu halangan untuk menerima vaksin ini kecuali kepada pesakit yang alergik kepada vaksin. Tegasnya, sebelum suntikan diberikan, pihak hospital Tawau akan memeriksa sejarah penyakit individu berkenaan. Pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana Tawau, Arnold Joibi, turut divaksin semalam. Menurut Arnold, terdapat 9 pusat penerima vaksin atau PPV disediakan di Tawau bagi proses imunisasi COVID-19. Antara PPV itu ialah di Dewan Masyarakat Tawau. Arnold yang juga Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT berkata kira-kira 400 kaki tangan MPT sudah didaftarkan untuk program imunisasi COVID-19. Lantikan JPKK Labuan tidak perlu mengikut kuota politik. Ahli Parlimen Labuan, Dato' Rosman Isli menyokong saranan 17 ketua kampung yang mahukan lantikan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK dilakukan tanpa mengambil kira kota politik. Ketua Bahagian Parti Warisan Sabah Labuan itu berkata pelantikan mengikut kota politik cukup di peringkat ketua kampung sahaja dan tidak perlu sampai kepada lantikan ahli jawatan kuasa JPKK. Katanya, ketua-ketua kampung sepatutnya diberi kepercayaan penuh untuk membuat lantikan ahli jawatan kuasa JPKK seperti dilakukan sebelum ini. Katanya pelantikan AJK sepatutnya lebih mengambil kira perpaduan masyarakat tanpa mengira politik. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini di mana keadaan politik seluruh negara tidak stabil. Dalam satu kenyataan, Rosman berkata lantiklah mereka yang mempunyai kewibawaan yang tinggi dan mereka yang boleh membantu ketua kampung dalam pentadbiran. Sepasang suami isteri yang juga penjawat awam dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Kinabalu hari ini atas 8 pertuduhan salah guna kuasa dan bersubahat. Ismail Tahir, 47, seorang guru, dan Hanidah Muhammad Jaafar, 44, seorang pembantu akauntan di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat.
Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Wisma Jabatan Pendidikan Sabah di Kota Kinabalu antara 8 pagi hingga 5 petang pada 2014 dan 2015. Hanidah berdepan 6 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk kepentingan sendiri dengan bertindak mengubah nombor akaun sebenar syarikat penuntut kepada akaun milik pribadi dan syarikat ahli keluarganya yang membabitkan tuntutan sebanyak RM118,765.79. Hanidah didakwa mengikut Seksyen 23 Kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Kurungan 1 Akta sama. Sabit kesalahan boleh membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Ismail pula berdepan 2 pertuduhan bersubahat dengan isterinya mengikut Seksyen 28 Kurungan 1 Kurungan B Akta SPRM 2009 yang dibaca bersama Seksyen 23 Kurungan 1 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Kurungan 1 Akta sama. Mahkamah membenarkan Hanidah diikat jamin RM15,000 manakala Ismail sebanyak RM10,000 dan pasangan itu diarah melaporkan diri 2 kali sebulan di Pejabat SPRM Sabah. Abu Bakar menetapkan 28 April untuk sebutan semula kes. Sekian berita Borneo 3 TV malam ini. Saya Salvinos Saribor.